subuh lebih-lebih lagi. Kita masuk masjid tu. Kita boleh buat di rumah, kita buat di rumah siap-siap. Tak dan buat di rumah, pergi ke masjid, masuk ke masjid, pijak lantai masjid tu kita dah boleh buat 2 rakaat. Tak payah nanti nak kena pergi tunggu masuk pergi ke dalam depan saf 2, 3 baru kita nak buat sunat. Masa tu penting kerana kita nak buat sembahyang sunat yang sempurna. Sunat subuh tu sangat-sangat dituntut. Dalam mazhab Hanafi dia kira wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fassalli wa barik 'abdika wa rasulika an-nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wal wafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, InsyaAllah kita lanjut lagi pengajian kita. Mungkin hari ini kita dapat menutup kitab yang kedua ni lah. Dan insyaAllah minggu depan kita akan mula dengan jilid yang pertama semula insyaAllah. Yang ni penemuka surat 810 11. Pengertian kalam hikmah ya. Hamba Allah, lanjutan daripada kalam hikmah. Kata musannif, al-haqir al-faqir al-mu'allamah am kaifa la aftakiru wa anta alladhi fi faqri aqamtani am kaifa aftakiru ila ghairika wa anta alladhi bijudika aghnaitani. Yani Tuhanku, betapa aku tiada fakir ya, fakir, sedangkan engkaulah yang mendirikan aku dalam kefakiran. Atau betapakah aku merasa fakir kepada selainmu, padahal engkaulah yang telah mengkayakan aku dengan kemurahanmu. Pengertian kalam hikmah ini ada 2 perkara kalau kita lihat dalam munajat ya, munajat yang dizahirkan, yang disajikan oleh Ibn Athaillah As-Skandari. Pertama, hamba Allah yang soleh mengakui bahawa mereka itu adalah fakir, miskin dan papa. Hamba Allah yang soleh, soleh ni artinya tingkatan-tingkatan yang membawa kepada pendekatan dan keredaan Allah. Itu kita sebut sebagai soleh. Istilah yang lazim, yang biasa kita sebut, dan mungkin kita faham sekadar itu sajalah. Makna soleh ni maknanya peningkatan kepada pendekatan kepada Allah dan mendapat keredaan Allah. Itu soleh. Kalau mana-mana yang tidak mendekatan kepada Allah, yang tidak sampai kepada Tuhan, yang tidak sampai kepada Allah, yang tidak sampai kepada maqasid syariah, ataupun tidak sampai kepada keredaan Allah, itu bukan soleh ya. Jadi soleh ni merupakan satu martabat yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba Allah mengikut makam-makam ibadah, keimanan dan ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata musannif, hamba Allah yang soleh mengakui bahawa mereka itu adalah fakir, miskin dan papa. Tetapi dalam arti jiwa dan kejiwaan ya, fakir, miskin, papa ni umum lah pada zahir kita dapat lihatlah. Orang miskin, orang fakir kita dapat kenal ya. Betapa keadaan fakir, miskin mengikut dalam pembicaraan al-mufiqah lah ya. Orang fakir, miskin ni dapat zakat, boleh diberi sedekah, wajar menerima sedekah. Tetapi dalam arti jiwa dan kejiwaan lain, mengikut daripada sudut perspektif kesufian, daripada sudut tasawuf, daripada sudut hikmah tauhid ya,
Artinya jiwa mereka mengakui fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan. Ini kita merujuk kepada sifat Allah, sifat Al-Qayyum, qiyamuhu bi nafsih. Al-Qayyum ni artinya Allah menguasai segala-gala, Allah yang memegang segala-gala, dan Allah berdiri sendiri dengan perbuatannya, dengan kekuatannya, dengan kehendaknya, dengan ilmunya. Allah menjadikan segala-galanya, alam langit bumi, termasuklah kita. Jadi apabila semuanya itu dengan Allah, dari Allah, daripada Allah, maka tak dapat tidak ada apa pada kita. Itu artinya jiwa kita sepatutnya begitulah. Yang kita tanamkan dalam jiwa kita suatu keyakinan, akidah yang begitu murni, bukan hanya sekadar tauhid tetapi bawa kepada hikmahnya. Hikmah tauhid itu menyandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai menutup sampai kepada kemuncak ayat yang kita baca sering di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru akan kita rasai ya kebesaran rahsia, kebesaran ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sinilah adanya maksud mengatakan kita sentiasa berhajat kepada Allah, tak dapat tidak, kerana semuanya dipegang oleh Allah. Maka kita tidak ada apa langsung yang boleh kita sandar kepada sumber yang lain daripada Allah. Ya, maka di sinilah dia artinya bila kita nyebut la ilallah illallah, melainkan Allah. Ya, tidak ada yang wujud, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mampu melakukan apa-apa, tidak ada siapa yang boleh memberikan bantuan, menolak mudarat, memberikan manfaat, melainkan Allah, illallah. Di sinilah, maka itu zahirlah satu sifat dalam diri kita, satu kesedaran insaf dalam jiwa kita, suatu pegangan dalam keyakinan akidah kita bahawa kita ini sentiasa bergantung, berhajat kepada Allah. Itu artinya fakir. Boleh faham ya? Ini fakir jiwa. Jadi kalau ada macam itu, kita tidak akan ada gentar takut kepada makhluk. Tidak ada merasai sebarang kerugian kalau berlaku pada soal-soal makhluk. Tidak ada sebarang kelemahan ataupun tekanan dalam jiwa kita kalau berlaku dengan makhluk. Kerana kita tahu semua makhluk ini adalah fakir, berhajat kepada Allah. Kerana Allah adalah qiyamuhu bi nafsi al-hayyul qayyum. Itu artinya, kita boleh faham begitu ya. Maka itu dia kata musannif, artinya jiwa mereka mengakui fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan, sebab diri mereka dan apa yang ada pada mereka adalah dari Allah. Nampak ya? Terang kan? Dari kehendaknya dan kurnianya. Inilah makna firman Allah dalam Quran yang mulia. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Fatir ayat 15. Wahai manusia, Tuhan tak kata wahai orang beriman, semua manusia, wahai manusia, kamulah orang-orang yang fakir berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kaya ni maksudnya pertama Allah bersifat segala sifat kesempurnaan. Kaya yang kedua kerana Allah yang menjadi menciptakan langit dan bumi. Kaya yang ketiga kerana Allah maha suci daripada segala kekurangan. Kaya yang keempat kerana seluruh langit dan bumi ini makhluk yang berhajat kepadanya. Boleh faham ya? Itu makna kaya. Boleh faham ya? Dia kenal lagu tu. Jangan tengok pada sudut kaya makhluk. Tak betul ya? Allah bersifat dengan kesempurnaan, kaya. Ya, kita kalau orang ni, kalau ada orang pekak ke, orang buta ke, orang tuli ke, kita kata korang kan. Ya. Katalah kita nak perkenalan ke satu orang lah, satu orang besar kat kita lah, nah. Orang ni begini. Pengambil kita tutup. Dia ni ada korang sikit lah. Dia ni kaya raya, jutawan, ya. Dia buat masjid 3-4 buah masjid dia buat, kaya sungguh, tapi kurang. Sound dia tak ada. Nampak tak? Nampak kan? Kita tak tekan kata kaki dia patah ke, tangan dia patah. Tangan kaki patah kita tak kata apa.
Tapi kalau dia tak ada melihat, dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, tak boleh berkata-kata, habis. Kita kata dia ni korang. Dia punya sound kacau sikit. Dia ni bisu, tak boleh bercakap. Nampak tak ya? Dia ni buta, tak boleh melihat. Nampak dia punya kekurangan tu. Jadi maka itu bila kata kaya Allah Subhanahu Wa Taala, ulama menggantung dengan 3 sifat. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun, 6. Tambah dengan 11 dengan 5 sifat salbiah dan sifat salbiah, maka jadi 11. 11 sifat ini ada dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, la ilaha. Dalam la ilaha ada 11 sifat. Sifat ni menzahirkan suatu kenyataan jelas pada akidah kita bahawa Allah Maha Kaya. Pertama, tidak ada perawalan, tidak ada kesudahan, tidak ada persamaan, tidak berdiri dengan sendiri, tidak bergantung kepada makhluk, dan Allah Maha suci daripada segala kekurangan, dan Allah asal pada perbuatan zat sifatnya. 5. Kemudian Allah itu mendengar, Allah melihat berkata-kata, dan Allah zat yang melihat, Allah zat yang berkata-kata, Allah yang zat mendengar. Jadi 11 masuk dalam la ilaha. Boleh ya? Dia mau begitu ya, baru boleh jadi. Kalau tidak kita tergantung. Maka itu kata musannif yang kita lihat di sini, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, saya kaitkan spesialis dan urusan tasawuf dan sebagainya, kata beliau, wal faqiru bi idafatihi ila al-mal khamsul maratib. Kata Imam Ghazali, orang fakir yang dihubungkan dengan harta itu ada 5 martabat. Kalau kita kaitkan orang fakir dengan harta, ada 5. Ya, 5 martabat. Al-martabatul ula an yakuna karihan li wujudil mali hariban minhu wa huwa zahida. Apa maksudnya? Ia benci ada harta dan melarikan diri daripadanya. Dalam arti kata, jika dibawa harta kepadanya saja, dia akan merasa benci dan hatinya sakit kerana melarikan diri. Tanpa yang kata tadi ini, tanpa diadakan satu apa-apa pegangan dan juga sandaran kepadanya. Maksudnya seperti takut orang mengambil ataupun malu meliharakan harta, bagai-bagai lagi. Jadi orang yang fakir ini dia sentiasa bergantung banyak kepada soal harta RM2. Kalau dia banyak pun dia takut, dia sikit pun dia takut. Betul tak? Ini fakir harta. Orang fakir harta, dia bergantung kepada harta, dia hanya mengingat harta, ya. Cash is everything, dia kata. Kita dah sebut banyak kali kan, ya. Tu nak jaga lah. Jadi maka tu dia hanya melihat dunia saja yang boleh, duit ringgit ni boleh bantu dia. Jadi ini fakir yang martabat pertama, habis kuman fakir ni. Fakir ni tak kenal Tuhan, dia tak tahu nikmat Allah, dia tidak nilai arti syukur, dan dia tidak mengingat mati. Habis. Rugi sangat-sangat. Sebab dia bergantung pada harta. Ya, dia tak mau lari pada harta, dan dia boleh lari daripada harta berbagai-bagai. Nampak tak? Ya. Sanggup kadang-kadang Tuhan tak harta pergi luar negeri, tak mengada di sini. Nampak tak? Supaya terselamat, terpelihara. Ya. Jangan sampai orang ambil ke, jangan sampai kerajaan ambil ke, jangan sampai pihak-pihak tertentu ke mengambil harta dia bagai-bagai. Hantar pergi ke luar negara. Nampak tak? Dia kena lari pada harta tu. Ataupun dia kena dekat dengan harta, dia kena kumpul, kena bawa. Kalau di Mekah dulu ada hamba Allah buat kerja haji, nampak tak? Ya. Dulu ni tahun 93 saya bertugas dengan tabung haji dulu masa tu dengan muasasah, ya. Subhanallah. Masa tu jamaah bawa duit pergi nak pergi Mekah, kena bawa duit, nak belanja bawa duit. Dia bawa 70,000. 70 keping, masa tu ada not 1,000 lagi. Not 1,000 belum batal lagi masa tu kan, ya. 70 keping buh dalam kaji perak pagoda. Kan ada poket, dia bawa poket dalam tu, dia bubuh 70 keping. Not 1,000 Malaysia. Ya, kemudian dia pakai baju kat atas. Dia sendiri takut, orang dekat dengan dia boleh takut, orang duduk parti lama boleh takut, dia nak masuk tempat orang ramai boleh takut, serba takut, nampak tak? Orang main dekat dia takut orang tahu dia orang nak rampas dia. Nampak? Orang tengok lama-lama pun dia takut, dia ni kata dia nak main rampas aku lah. Dia tahu kau ada duit, nampak? Dia nak masuk pergi beli barang, masuk kedai-kedai pun dia takut. Takut orang tahu dia ada duit, orang seluk poket. Serba takut, penghabis dia kena sunstroke. Sunstroke kan, orang ayak lah kata kan, terdampang masuk. Tak berani nak pergi masuk kedai, nak minum tak berani, nak berjalan tak berani, nak keluar bercampur tak berani.
jatuh berlimpang, masuk dalam klinik, dalam hospital Shisha dekat Mina. Ya. Saya bertugas masa tu, kita ikut pergi tengoklah. Ya. Buka baju semua 70 keping nak serbu. Apa yang pak cik bawa duit banyak-banyak ni? Dia kata duit, bila kena duit kita nak belanja semua senang bawa duit. Tapi yang senang bawa duit banyak. Bawa 70 tu. Boleh taruh dalam tabung haji, pergi ambil dalam tabung haji. Nampak? Dia tak percaya duit dalam tabung haji tu ada ke tidak. Nampak? Dia tak percaya ke tabung haji, dia tak percaya. Takut duit dia tak ada dalam tabung haji. Tengok macam tu. Ini masuk yang kita baca sekarang kata Imam Ghazali, fakir martabat yang pertama, cukup teruk. Tak boleh lah. Itu dia. Sebab dia masih bergantung, masih lagi bergantung kepada makhluk, masih bersandar kepada kekuatan materi kebendaan. Ini yang kita sebut sebagai martabat yang pertama. Kemudian dia kata wal martabatu tsaniyah an yakuna bihaitsu la yahrubu minhu wala yarghabu fihi walakin idza wajadahu la yakrahu. Imam Ghazali kata, cantik dia kata di sini. Lebih kurang martabat yang kedua ni dia kata, dia tidak melarikan diri daripada harta dan tidak pula menggembari, tetapi apabila memperolehi harta dia tidak membencinya. Ini bagus. Orang yang kedua ada harta, dia pun tak lari, dia pun tidak dekat dengan harta, macam biasa, ada dengan dia, seperti kita sebut tadi lah, ada duit buah dalam peti, jangan buah dalam hati. Ada duit buah dalam peti, jangan buah dalam hati, sudah. Allahu Akbar, senang. Tak siapa kacau lah. Dia tak payah nak fikir. Nampak? Tapi menyenangkan dia lah sebab ada duit. Dia masih bergantung lagi. Ada sikit lagi bergantung. Nampak tak? Ya. Dia tak bimbang pasal duit dia ada. Tinggal lagi dia tidak membawa sampai ke dalam, nak ibadat pun tak bawa sampai ingat-ingat. Nak bawa dalam sembahyang. Ini terpelihara. Nombor 2. Bagus sikit lah. Ada dalam bank, ada dalam peti. Nampak tak? Ya. Dia bagi amanah kepada orang, misalnya dia kalau seorang peniaga, dia bagi serah kepada pekerja-pekerja dia untuk menjaga, dia tak bimbang. Nampak? Dia tahu semua tu ada, milik dia, hak dia, dan dia boleh peroleh bila-bila masa. Tapi dia tidak menyandar sampai begitu sehingga menggugat ibadatnya, menggugat khusyuk dia. Itu nombor 2. Bagus. Nombor 3, ya. Wal martabatu rabi'ah, nombor 3, wa tabatu saliyah, salisah, an yakuna wujud al-mali ahaba ilaihi min faqdihi in jaa safwan afwan walakin la yanhadu li talabih. Dia kata yang ketiga ni, ada harta lebih daripada dia suka kepadanya, makna kata apabila harta itu mudah datang tetapi ia bangun berusaha untuk mencari dengan susah payah dan rasa tamak sikitlah. Orang ni dia ada harta, dia tahu semua dia cukup, semuanya cukup, tapi masih ada perasaan tamak tu sikit tak boleh buang lagi. Nampak tak? Ya, di sini akan boleh mengganggu dia punya kedudukan ibadat lah dengan Allah. Hilang sedikit pegangan dengan Tuhan, tawakal dia kurang. Nampak tak? Ya, maknanya dia ingin menambah. Kita tambah banyak-banyak lagi lah. Boleh buat investment tak? Duit dah lah. Dia nak buat lagi investment. Tanam lagi sehingga kita boleh tambah duit kita banyak. Dia suka tengok duit dia bertambah, harta dia bertambah, ya. Walaupun dia tidak bergantung, tidak ada bimbang sebab dia ada harta, tapi masih ada perasaan tamak sikit. Nampak tak? Dia tak yakin kata rezeki itu Tuhan tanggung dan Tuhan telah pasti dan tetapkan pada tiap-tiap orang. Nampak tak? Sudah hilanglah tawakal dia kepada Allah. Habis. Kalau tawakal dah hilang, hati kita masih lagi lemah. Ya. Bukan lemah jantung. Lemah jantung tak apa lagi. Yang ni lemah, yang ni habis kita pegangan dengan Allah, hilang tawakal kita kepada Allah, maka kita akan sentiasa terdedah kepada tekanan-tekanan. Masih boleh lagi menerima tekanan-tekanan stres, orang kata. Nampak tak? Masih boleh kena. Ya. Talan dalup niaga elok-elok tu, tiba-tiba ada kerugian jadi tekanan. Nampak tak? Inilah artinya di sini dia kena tanam sifat kasih sayang kepada Allah, redha kepada Allah, tawakal kepada Allah. 3 ni kena ada, baru hilang penyakit ni. Ya, itu dia lah. Sebab kita tahu sahabat-sahabat Nabi, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin atas lidah Rasulullah sebagai ahli syurga. 10 orang sahabat Nabi kan, kita maklum 10 orang sahabat Nabi yang dijamin atas lidah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli syurga. Memang ahli syurga mereka. 7 daripadanya jutawan. 7 daripada 10 orang ni hadirin hadirat
jutawan. Masa tu bukan ada saham, nampak tak? Mereka punya berniaga, mereka punya usaha cari duit, tapi jiwa dan nubari mereka tidak pernah sangkut, tidak pernah merasai tamak, tidak ada merasai tidak cukup, nampak tak? Sebab dia tahu semua itu anugerah daripada Allah, ketetapan daripada Allah. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Kita ni adalah fakir. Antara 7 orang tadi yang paling terkaya, sampai sekarang harta dia ada lagi, dinikmati ya oleh masyarakat Islam di Madinah, khususan di Madinah lah, Saudi, seluruh Saudi. Ya, amanah dia pegang oleh Raja Saudi, pegang dia punya amanah, ya. Sayyidina Uthman Ibn Affan. Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu masih segar akaun dia di bank Saudi, bilion harta benda dia masih lagi segar, ya, berjalan seperti biasa. Ya, nama Uthman bin Affan, akaun tu keluar. Punya hebat tak hebat tu dia lah, ya. Tapi dia adalah Zunurain, Nabi akan bagi Zunurain, 2 cahaya Nabi kata. Sebab Nabi ambil dia jadi menantu. Pertama menikah dengan Ummu Kulsum, mangkat Ummu Kulsum, Nabi bagi menikah Siti Ruqayyah. Nampak? Mangkat Siti Ruqayyah, Nabi kata aku tak ada anak perempuan, kalau ada anak aku ambil, aku bagi lagi ke hang, suruh hang jadi menantu. Punya sayang Nabi kat dia tu. Tingkatan martabat keimanan, kesalehan, kezuhudan, kewarakan dia, ya, ketakwaan dia tidak ada tolok banding. Ini Sayyidina Uthman bin Affan kaya. Sebab dia pandai meletakkan dirinya, dia tahu letak di mana diri kita. Sifat adil penting, ya. Kalau tidak ada sifat adil dalam diri kita, kita tak tahu nak letak diri kita di mana. Nak letak dengan harta ke, nak letak dengan makhluk ke, nak letak dengan Allah ke, dengan siapa kita. Itu paling penting kita nak ambil kira, ya. Sambung lagi kata musannif, kita ambil habis sikit. Kemudian dikata tadi ini, ya, wal martabatu rabi'ah an yakuna muridan raghiban fihi walakin tarkuhu talaba lil ajizi, ya. Martabat yang keempat ni, dia amat berkehendak, memang dia suka, dia mau kepada harta benda amat, tetapi tidak mencari kerana tidak berupaya berbuat demikian kerana tidak ada jalan nak cari. Dia ni ada keinginan saja, tapi tidak ada keupayaan nak cari. Dia tak, keinginan tak hilang. Dia ingat kok mana nak cari duit, lagu mana nak main duit, lagu mana nak tambah harta, lagu mana nak tambah kekayaan. Nampak? Ini sentiasa berjalan berligar dalam jiwa dia. Yang kata allazi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang mudah-mudahan dia berjalan dalam dada manusia, wiswas. Inilah dia. Ya, dia masih lagi diganggu gugat, masih lagi ada lintasan-lintasan hati yang mengingat kepada macam mana nak menambah harta. Kebimbangan-kebimbangan inilah yang juga akan menggugat dalam sembahyangnya, ya, dan akan melemahkan dia punya perjuangan, dan juga begitu akan membawa kepada lebih-lebih lagi dalam soal perhubungan dengan Allah akan jadi lebih kurang. Maka itu ibadat-ibadat pun akan jadi terpilih. Dia pilih ibadat dia nak buat, ya, pilih zikir-zikir nak baca. Kerana nak memenuhi hasrat dia tadi. Nampak tak? Zikir-zikir ni ada kena mengena dengan duit, aku baca. Dia kata baca waqiah bagus, baca waqiah tak berhenti. Nampak tak? Itu jenis tu. Nampak tak? Tak? Kok jawab kita ni rezeki bertambah-tambah, ya. Ini di antara sikap yang kata tadi ini, fakir yang martabat keempat. Kemudian yang akhir sekali, yang kelima, dia kata, ya, wal martabatul khamisah an yakuna faqadahu min al mali mudtaran ilaihi kal ja'i'il faqid lil khubr, ya. والعارية الفاقد للثوب إما لنفسه أو لعياله فصاحب هذه الحالة إن خلا عن الرغبة وهو نادر فهو زاهد الحقيقي. Cantik. Orang yang kelima dia ketika dia ni tidak ada harta yang dia sangat mu'tar mak kata yang sangat mendesak lah kepadanya, itu sangat keadaan kita bukanlah makna kata terlalu urgent, sangat penting nak kena harta. Bagi dia tak begitu penting sangatlah. Ada pun boleh, tak ada pun tak begitu menggugat dia lah. Dia pelik sikit orang ni. Seperti orang sedang kelaparan yang tak ada roti nak makan. Dia memang makan roti, dia kata tiba-tiba tak ada roti nak makan.
Nampak? Dia tak bimbang sangat. Cuba-cuba makan yang lain pula kot. Nah, ada apa yang boleh aku makanlah. Nah, sampai martabat Rasulullah tu, aku puasa pada hari ni. Itu dia ambil tahap tu. Nampak tak? Kan Rasulullah bertemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, ada apa kau boleh makan pagi ni? Nampak tak? Dia pergi tu dah matahari naik lah. Rasulullah pergi tu matahari dah naik lah. Ya? Tapi mengikut hukum puasa sunat ni, selagi kita tak makan, apa pun tak makan, tak minum, tak buat perkara yang batalkan puasa sebelum zuhur, kita masih boleh niat puasa lagi. Nampak tak? Ya? Bukan nanti niat puasa malam. Puasa sunat. Ya? Lepas-lepas subuh tak sentuh makanan apa pun. Duk telayak liok ya. Masuk sampai ke duha pun tak ada makan lagi. Ya. Mai pukul 11 kat 12 baru rasa lapar. Nampak tak? Baru nak makan. Ketika itu teringat pula, aku puasa hari ni. Rasulullah pi tu lepas sembahyang duha dah. Dah habis sembahyang duha di masjid, Rasulullah pun balik rumah. Ya Aisyah, ada apa-apa boleh makan hari ni? Nah, adakah? Aisyah kata putih pun tak ada, hitam pun tak ada. Apa putih? Ayak. Apa ada hitam? Kurma. Nampak tak? Kalau demikian, aku puasa pada hari ni. Nampak tak? Ini fakir yang paling tinggi lah. Nampak tak ya? Yang kita baca nombor 5 ni tuan-tuan. Jadi pendek kata, dalam soal kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan soal harta benda ini, dan martabat fakir dalam segi keadaan dunia. Jadi kita lihat ada hubungan kejiwaan, ada hubungan harta benda dengan dia. Dua-dua perkara ini saling berkompromi di antara satu dengan dua. Jadi nak jadi fakir ni yang 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letakkan harta benda dunia ini semuanya kepada Allah. Balik kepada Allah semula. Ya. Istilah yang kita sebut sebagai tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kena kata awal, bukan nak tunggu mati. Nampak tak? Jiwa fakir ni sudah mengatakan dalam jiwanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah ada dah. Sebab dunia ni adalah sasaran musibah. Dunia ni adalah tempat turun bala. Dunia ini adalah tempat sajian dan ujian. Dunia ini adalah sebagai penipuan dan penggoda. Banyak dunia ni. Dia faham ya? Jadi kita sedap macam tu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung sikit insya-Allah ya. Kemudian firman Allah dalam surah yang sama, in yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini dalil kuat. Jika dia menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu, kata Allah. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Semua sebab Tuhan punya. Nampak? Semua hak Allah. Jadi kita tidak boleh mempertahankan kalau satu masyarakat ataupun suatu penduduk ataupun satu qaryah tidak jaga qaryah dia, tidak menjaga negeri dia, tidak menjaga watan dia, ya. Dia arti tidak menjaga dengan Islam lah, bukan jaga dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada wadah Islam dalam itu, tidak ada perdana Islam dalam itu, tidak ada unsur-unsur nilai Islam dalam negara itu. Maka masyarakatnya jangan bergantung dengan kekuatan-kekuatan apa pun. Kekuatan militan ke, kekuatan apa-apa yang boleh, ya. Maka demikian itu semuanya adalah daripada Allah. Allah boleh musnahkan bila-bila masa. Sekarang tengok di Ukraine kita boleh tengok sendiri macam mana turun bala ya. Hari-hari binasa demi binasa. Ukraine tu negara kaya Allah, bukan negara miskin, negara kaya. Tapi habis musnah. Dalam masa yang singkat cukup musnah. Allah boleh buat bila-bila masa. Itu kata Allah, jangan kita bangga, jangan kita bergantung kepada sumber makhluk, sumber kekuatan-kekuatan makhluki. Unsur-unsur duniawi makhluki ini tidak boleh membantu menolong kita. Ya. Masyarakat Aus dan Khazraj di Madinah berperang 200 tahun sebelum datang Rasulullah. Ketika itu Yathrib, belum Madinah lagi. Ya, Aus dan Khazraj, dua suku bangsa Arab yang mereka berhijrah daripada Yaman. Apabila berlakunya perpecahan empangan-empangan ayak, maka kumpulan bangsa Arab daripada Yaman berpindah ke Yathrib. Ya, dipanggil Aus dan Khazraj, ada yang pergi ke Abu Dhabi, ada pergi ke Bahrain, ada pergi ke Oman, dan banyak turun ke Yathrib. Ya, depa bertelagah, bercanggah, bergaduh 200 tahun. Ya.
Walaupun dia ada kekuatan-kekuatan ekonomi masa itu, pertanian, peternakan, dia sudah ada kuasai, ya, bersaing dengan bangsa Yahudi. 3 suku Yahudi ada di Yathrib ketika itu. Tapi apabila, ya, tidak ada pernah dengan apa juga daripada sumber-sumber makhluk, sumber-sumber kebendaan ini yang boleh menyatukan mereka, yang boleh menyelesaikan perpecahan, pergaduhan di antara mereka. Tetapi dengan nyata, dengan jelas, apabila hijrah Rasulullah, hanya dengan akidah, dengan ibadah, mereka boleh bersatu. Hanya dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, mereka boleh bersatu. Itu Aus dan Khazraj. Ya, boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat ni. Kita boleh lihat jelas, ya. Jadi maka itu apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di sini, jangan kita bergantung kepada makhluk, kerana setiap urusan-urusan makhluk ini adalah semuanya daripada Allah. Allah boleh tukar masyarakat satu negeri, Allah boleh ubah satu masyarakat dalam karya mana-mana, dia boleh bawa keluar semua anak karya itu, masuk anak karya baru. Nampak tak? Macam-macam Tuhan boleh buat. Tu nak kena jaga tu nah. Maka tu kita kena jaga ibadat. Itu saya tekan tadi ni, ya. Kita kena jaga ibadat di tempat kita, di karya kita, khususan macam sembahyang Jumaat tu sangat penting. Sembahyang Jumaat tu sangat penting, ya. Hari ni kita tengok di merata-rata lah, kebanyakan tempat lah, ya, keadaan sembahyang Jumaat yang tidak sempurna, tuan, ya, tak berjalan seperti mana dikehendaki oleh syarak, ya. Ya, cuma kita nampak pengisian dia saja. Hadir jemaah ramai, masjid penuh, ya. Tapi pelaksanaan sembahyang Jumaat tadi ini ada kekurangan-kekurangan yang tak disedari. Ini semua kerana tekong dia lah, ya. Ini di antara sebab maka tidak ada sembahyang Jumaat dalam qaryah itu. Kita duduk sangka kata ada Jumaat, rupanya tak ada Jumaat, batal, tidak sah dan sebagainya. Bila tidak ada Jumaat, turun apa? Turun bala. Lama kelamaan qaryah kita habis, bertukarlah penduduk qaryah tu, nampak, ya. Bunyi aja qaryah, ya, tapi tidak ada anak qaryah yang berjiwa Islam, yang betul-betul berjiwa mukmin, tidak ada. Nauzubillah. Itu di antara satu contoh lah, ya, bila kita lihat hari ni. Saya cukup bimbang bila pergi sembahyang Jumaat ni, ya. Kita duduk perasan betul lah. Hatta walau saya bawa sendiri pun, kalau sembahyang Jumaat khutbah jemaah pula, masalah jemaah yang datang sembahyang Jumaat, ya. Berapa ramai yang ambil tahu pasal Islam, yang tahu tentang akidah, yang tahu tentang ibadah, ya. Berapa ramai, ya. Kalau kita nak cek balik, kan, seorang-seorang, ya, masya-Allah, ya. Sebab penglibatan dalam segi ilmu dan penguasaan ilmu Islam amat menjadikan. Sebab proses kita sekarang ini mengikut trendi kita sekarang, dia bukan pengajian, lebih kepada mendengar daripada mempelajari. Nampak tak? Kita banyak mendengar daripada mempelajari. Semua mendengar, ya. Mana boleh mengaji dengar? Dia tak, ya. Dengar tu satu di antara alat koordinator bawa para pengajian. Mata kena ada peranan, mata kena tengok kitab, nampak tak? Telinga kena dengar, nampak tak, ya? Kemudian kita perlu kepada ingatan yang baik. Kemudian kita perlu kepada penghayatan pengamalan. Banyak protokol-protokol ilmu yang boleh menjana kepada kepahaman dan kesalehan. Tapi oleh kerana kita tak nampak bidang-bidang ini, cuma kita pakai telinga, ya. Mengaji hari ni pakai telinga saja. Nak jadi apa? Nak jadi apa? Inilah trend sekarang. Pilah mana-mana masjid pun, surau ke masjid ke, ya. Tidak ada pengajian secara formal. Pasal apa secara formal? Kerana kita tak pakai kitab. Alhamdulillah, kuliah subuh kita ni kita janakan semua pakai kitab, ya. Mengaji sungguh-sungguh mengaji. Kita buat satu pengajian yang formal, ya, supaya kita dapat kuasai ilmu, kerana ilmu tu penting bagi kita untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi kita, sambung. Yang kedua, fakir berarti rahmat dan nikmat. Yakni mereka tidak merasa fakir pada hal keduniaan sebab mereka telah dijamin Allah pada rezeki dan lain-lain. Bab rezeki kita dah faham dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, faham tak rezeki? Kalau tak tahu, tak nampak juga, buka kitab Minhajul Abidin, boleh baca sendiri. Pergi di kedai-kedai kitab, pergi beli kitab Minhajul Abidin, nama dia. Ada dalam Rumi sekarang. Dah terjemah dalam bahasa Melayu dan dirumikan pula dan diprosakan bahasa dia. Dulu puisi, dia lebih kepada puisi lah, bahasa ibarat, bahasa lama, ya. Cukup susah nak baca kitab Jawi lama tu. Kitab Jawi yang diterjemah dalam bahasa Melayu dalam bentuk Jawi memang cukup susah nak faham. Kalau Minhajul Abidin lah, ya. Kemudian diperbaru lagi dalam bentuk Rumi, ya, disusun dengan bahasa-bahasa yang mudah dipaham.
masih rumit lagi, tapi banyaklah kepada boleh kita fahamlah insya-Allah. Dalam tu ada sebut masalah rezeki. 4 rezeki saya dah sebut dulu, tak mau sebut lagi lah ya. 4 jenis rezeki. Kita boleh faham dia 4 jenis rezeki ni, tuan-tuan, kita tidak ada gentar kepada dunia. Kita tahu bahawa kita dengan Allah langsung. Boleh ya? Itu paling penting. Maka itu kata musannif, yang ini mereka tidak merasa fakir pada hal keduniaan sebab mereka telah dijamin Allah pada rezeki dan lain-lain, dan mereka sebelumnya telah dikayakan pula olehnya dengan nikmat ma'rifah kepadanya. Ditambah dengan ma'rifah, maknanya kita faham bahawa Allah lah yang memberikan segala unsur-unsur rezeki ya. Inilah makna hadis Nabi SAW seperti riwayat oleh ulama tasawuf, laisal ghina bi kasratil 'arad wa innamal ghina ghina nafs. Nabi kata, bukanlah kaya tu disebabkan banyak harta benda. Tak betul. Hanya yang kata kaya tadi ini adalah kaya jiwa. Kaya jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Antara yang pertama sekali, sifat tawakal. Paling penting. Ya, pagi, petang, siang, malam kita mesti banyak dengan tawakal kepada Allah. Nak keluar rumah tuan-tuan, nak pagi tadi dah kena tawakal dah. Ya. Tak gitu kan? Paling penting kan? Bawa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbi au hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bacalah banyak-banyak zikir ni. Bacalah banyak-banyak zikir ni ya. Tu ya. Sebanyak mana itu kita sendirilah. Tak payah kita wataskan banyak manalah nah. Buat sebanyak-banyak mana mungkin kita buat. Insya-Allah kita akan terasalah jiwa kita dipegang langsung dan kita tidak akan merasa gentar. Kedua, pergiat perbanyakkan ibadat sunat, buat dengan sempurna. Yang sunat tu pula buat dengan sempurna, bukan buat lebih kurang. Yang tu nak kena jaga lah. Tak mau nak ulang lagi lah, kita sebut banyak kali lah. Benda sunat ni walaupun dia sunat, kalau pokok durian, pokok paling penting, durian nombor 2, sedap nombor 3, betul tak? Hari ni giat kan? Orang duk cari macam-macam jenis dengan durian. Bukan tak ada, semua serupa. Nampak kan? Tapi nak cari tang mana? Tang sedap. Sembahyang sunat kena elok. Sembahyang sunat tu lagu pokok, lagu buah durian. Nak kena faham. Ya, nak faham dia. Sembahyang sunat tu macam buah durian lah. Nampak? Nak cari durian yang terbaik lah. Betul tak? Ya? Maka sembahyang sunat yang terbaik. Kena buat sungguh-sungguh sembahyang sunat tu elok-elok. Lah. Macam sunat subuh tadi. Jangan, nombor 1 sekali, jangan peringankan sembahyang sunat. Nampak tak? Saya tengok subuh-subuh lah. Kalau sampai subuh Jumaat kan, kadang saya hari Sabtu saya dah lapang lah pagi, tak mengajar. Kita pergi sembahyang di masjid lah. Nampak tak? Sembahyang di masjid. Hari lain saya bawa. Hari Sabtu saya dah kosong. Pagi Ahad jadi makmum. Pergi sembahyang di masjid kan. Kita pun sampai. Ada masjid kita sampai tu, dia punya waktu dia bagi tu tak panjang. Daripada waktu azan dengan qamat. Tak panjang. Kita masuk masjid, duk nampak hari ni ada banner kan, dia jual banner, dia buah berapa minit lagi ya. Nak masuk masjid tu, nak berjalan pergi ke masjid tu pun boleh dapat 2 rakaat tau. Punya tak reti. Nak sembahyang sunat qabliyah sebelum subuh tu penting. Masuk masjid, pijak masjid, buatlah terus 2 rakaat tu supaya kita dapat buat sunat dengan sempurna. Tak. Dia sanggup berjalan nak masuk dalam masjid tu, nak pergi pijak kapet masjid tu. Nampak tak? Ya. Sembahyang sunat tak dan muazzin qamat, habis sembahyang sunat tinggal. Nampak? Sebab dalam kepala dia kata sembahyang sunat tu tak mustahab. Itulah. Ini kena buang. Sembahyang sunat tu mustahab, subuh lebih-lebih lagi. Kita masuk masjid tu. Kita boleh buat di rumah, kita buat di rumah siap-siap. Tak dan buat di rumah, pergi ke masjid, masuk ke masjid, pijak lantai masjid tu kita dah boleh buat 2 rakaat. Tak payah nanti nak kena pergi tunggu masuk pergi ke dalam depan saf 2, 3 baru kita nak buat sunat. Masa tu penting kerana kita nak buat sembahyang sunat yang sempurna. Sunat subuh tu sangat-sangat dituntut. Dalam mazhab Hanafi dia kira wajib tak? Dia bukan kata fardu. Sembahyang sunat subuh sebelum fardu ni bagi mazhab Hanafi wajib. Maknanya kalau tak buat berdosa. Tengok dia pergi mana. Lah. Sampai dia kata kalau masuk subuh, jemaah harus sembahyang subuh ni, kena buat sunat subuh tu lagi. Hanafi tinggal jemaah tu sampai tahap tu.
Saya dah pernah kenal dulu lah. Orang India, mamak ni orang soleh lah, orang tokek kedai. Dia main semayang, dia bayang baru, rumah nak pindah ambil doa yang baru, dia main semayang di surau. Dia duduk perhati kita mazhab Syafi'i. Masuk duduk semayang jemaah, terus semayang jemaah lah. Masuk jemaah lah, tak payah dia buat sunat lagi. Itu dah mazhab Syafi'i. Apabila semayang jemaah sudah berjalan, makmum tak payah buat sunat lagi, terus masuk semayang fardu ikut. Saat ni baru buat sunat. Dah habis semayang fardu, kita buatlah sunat tu kalau yang belum buat lagi. Dia duduk perhati, tengok semua masa buat. Pengambil dia kata, imam beritahu ke jemaah ni, dia kata, depa kalau masuk subuh buat sunat dulu. Sembahyang jemaah tu mau tinggal, ini sunat mesti buat dulu. Dia kata, mamak, depa ni Syafi'i, mamak Hanafi. Mamak kena faham lah. Kami mazhab Syafi'i, kami kena utamakan sembahyang jemaah tu dulu. Sembahyang sunat tu boleh buat kemudian. Sembahyang sunat subuh ni tuan-tuan kalau tertinggal, lepas sembahyang fardu boleh sembahyang. Waktu tahrim, nampak tak? Waktu tahrim, waktu haram, masih dituntut sembahyang sunat tu jangan tinggal. Lagi matahari tak naik, nampak tak? Balik buatlah di rumah, ataupun duduk balik tiang kan, jangan bagi orang nampak sangat, nampak? Pasal kita tahu banyak orang jahil, tak faham, pergi tegur kita. Masyarakat kita sekarang masyarakat jahil yang tak faham, nampak tak ya? Ni hang sembahyang sunat apa lepas subuh ni? Dia tanya tu atas kejahilan, bukan atas kealiman dia. Ya, kita nak elak daripada tidak berlaku fitnah, carilah belakang tiang apa, balik di rumah cepat-cepat, pergilah sembahyang. Jangan pergi cari nasi kandak dulu, pergi sembahyang dia dulu. Nampak tak? Ni pergi cari nasi kandak dulu. Nampak tak? Sembahyang sunat tinggal. Tak betul lah. Pergi cari tempat sembahyang sunat dulu. Dah habis sembahyang sunat baru keluar. Matahari belum terbit lagi. Nampak? Syuruk, waktu syuruk tu ada lagi. Sebab sembahyang sunat tu kuat. Ini sahabat Nabi buat. Sahabat Nabi buat betul lah. Dia masuk masjid, Nabi sembahyang fardu jemaah, dia sembahyang. Habis sembahyang cepat dia buat di belakang sunat. Nabi tegur dia. Nabi kata, hang buat apa ni? Nabi nak tahu apa dia sembahyang. Dia kata, tadi dia adik disibukkan dengan kerana waktu lewat, dia dapat sembahyang jemaah, tak sempat dapat sunat. Nabi senyum, dia kata, nampak tak? Mak dia kata cerdik. Cuma Nabi nak tanya, nak confirm, nak sahkan. Macam orang salah, hang salah ke tak? Nak tanya tu ya. Tapi kita tahu dia salah dah, betul tak? Cuma nak confirm dengan dia sendiri. Takut dia buat apa ke, dia mamun ke, dia lalai ke, dia terfikir apa ke, dia qada ke apa ke, cerita. Sembahyang sunat tu, niat sunat subuh, jangan niat qada lah, sebab dia dalam waktu. Faham Aku sembahyang sunat subuh kerana Allah. Macam sebelum, macam sesudah, sama niat dia. Jangan niat qablah, jangan niat ba'diyah pula. Tu nak kena pesan sembahyang sunat ni tuan-tuan. Buka dalam Bahrul Mazi ada. Ya, juzuk yang ketiga. Ada sebut bab ni. Sambung. Kita lihat sikit sekali ya. Kemudian kata tadi, itu makna hari kata Rasulullah. Dan kaya jiwa dengan syuhud terhadap Allah. Syuhud ni menyaksikan kewujudan, kebesaran, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena saksikan depan Allah dan kita kena sedar bahawa Allah sedang melihat kita, memperhatikan kita. Kena ada syuhud ya. Syuhud artinya melihat tiap-tiap sesuatu yang wujud di alam langit bumi ini semuanya tidak sunyi daripada pergerakan yang datang daripada perbuatan yang satu. Boleh tak? Itu artinya syuhud. Makna syuhud di sini menyaksikan dengan mata batin kita, dengan jiwa nubari kita, bahawa tiap-tiap yang wujud pada pandangan mata kasar kita, alam langit, bumi, alam jagat raya seluruhnya ini adalah datang daripada satu perbuatan saja, yakni perbuatan Allah. Artinya mengasahkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala 100% dengan penuh keyakinan. Itu artinya syuhud. Boleh faham? Kita tak nampak lain perbuatan Allah. Inilah kita kena rasa tadi ni, bila kita buat sembahyang kita nampak tu. Orang tak nampak apa? Nampak wajah Allah, wajah perbuatan Allah tu nampak. Nampak ya? Bukan wajah muka zat Allah. Sebab Allah tidak ada muka macam kita. Yang kita nampak Allah ni tuan-tuan, saya pernah sebut di mana? Bukan di sini ya. Dalam kuliah kita mengaji kitab Faridah di Kepala Batas. Ya. Bila kita naik saksi dalam sembahyang kita, asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi depan siapa? Naik saksi depan siapa tu? Depan Tok Imam ke? Tak, Tok Imam pun nak saksi juga macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku saksi bahawa tidak Tuhan disembah melainkan Allah. Hang mengaku depan siapa? Orang nak masuk Islam mengaku depan siapa? Kena ada satu orang yang jadi saksi kan? Saya dengar sendiri dia baca. Kita kena saksi depan Allah. Kalau Allah kita tak nampak, macam mana nak saksi? Nampak tak?
Kita kena nampak Allah. Nampak dengan apa? Dengan syuhud. Syuhud apa? Dapat melihat perbuatan Allah yang berlaku sekeliling kita. Nampak tak? Ya. Perbuatan Allah yang berliga dalam kehidupan kita. Fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri boleh kamu melihat perbuatan Allah zahir. Nampak tak? Setiap la tataharku illa bi iznihi, tidak akan bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita nampak, kita syuhud dengan mata hati kita, iaitu tiap-tiap yang berligar, yang berlaku segala akuan ni yang ada sekeliling kita, kita panggil akuan daripada perkataan kun, jadi ya, adalah datang daripada perbuatan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut sebagai Allahu Akbar. Itulah Allahu Akbar. Faham tak? Boleh faham ya? Sebab dia punya semua, dia yang buat, dia cipta, dia jadi, dia atur, dia susun, dia pimpin, dia tadbir, dia mengurus, dia memberi ilham. Maka tak dapat tidak lain daripada dia itu adalah la tidak wujud. Nampak tak? Baru faham lah. Kita kena sampai ke situ tuan-tuan, baru ibadat kita Tuhan terima. Nampak? Kalau tidak syirik. Kalau tidak faham lagu tu, kita duk kata kita aku duk pakai dhamir aku ni. Ya. Yalah, kita nak baca, kita kata aku usalli, aku sembahyang, betul lah. Kalau aku tak sembahyang, siapa raya? Hantu raya sembahyang. Kena kata aku lah, betul lah. Aku solat. Tapi aku tu adalah hanya sebagai bayang-bayang saja, tidak lebih pada wajah. Aku ni hanya wajah Allah, tidak lebih daripada itu. Aku ni adalah wajah Allah. Artinya daripada kejadian penciptaan yang zahir dengan perbuatan Allah. Kerana dia yang zahir, dia yang batin. Apa lagi ada kita? Dia yang zahir, dia yang batin, dia apa ada kita? Zahir pada pandangan kasar, tapi wujud pada pandangan mata hati. Syuhud itu maknanya syuhud asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku Muhammad Rasulullah. Kena mengaku depan Nabi tu. Nabi dari Madinah ni. Makam Rasulullah di Madinah. Nak mengaku macam mana? Tapi dalam dhamir tu kita sebut, dalam khitab kita baca tu, assalamu alayka. Salam sejahtera atas kamu. Rasulullah kena ada depan kita. Kata Imam Ghazali, kamu kena bayangkan wajah tadi, wajah Allah, sekarang wajah Nabi. Bayangkan wajah Rasulullah. Nampak tak? Saya tak tengok Nabi, macam mana nak bayang? Tak pernah tengok Rasulullah, mimpi pun tak. Nampak tak? Itulah lekehnya kita nak buat pergi. Kena cari jalan sampai kita boleh melihat wajah Rasulullah, sampai zahir wajah Rasulullah dalam jiwa kita dapat melihat segar. Dia mahu begitu ya. Usahakanlah buka mata hati itu, cerahkan mata hati itu, buang selaput mata hati, buang katarak mata hati. Boleh tak? Ya. Operation dia bukan kena pergi tempat operation tak. Dia kena laku secara analisa batiniyah, berzikir astaghfirullahalazim banyak-banyak. Nampak tak? 5,000 kali untuk hati. Boleh tak? Astaghfirullah 5,000. Tak sampai 1 jam habis. 5,000. 1 jam tak sampai tau. Baca lagu ni lah. Astaghfirullah. Sebab Rasulullah lepas sembahyang baca astaghfirullah, bukan baca panjang dulu kita. Assalamualaikum. Yang kedua, astaghfirullah. Yang ni Rasulullah baca. Kita yang bagi panjang ni. Alladzi la ilaha illa, nampak? Wal hayyul, kata wal hayyul pun ada baca, wal hayyul pun ada baca, nampak ya? Punya nak tunjuk sangat-sangat macam-macam, yang tu tak betul, ini tak betul. Rasulullah tak ke mana? Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Cukup, nampak dah? Saat ni yang 10 kah, yang ke 100? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tutuplah dengan rangkai yang indah-indah sikitlah ya. Cepat. Boleh 5,000. Pegang tasbih astaghfirullah. Tengok dia berapa lah tu? Tak sampai 1 saat berapa lah tu? Nampak? Tu saya kata 5,000 1 jam clear. 1 jam boleh clear. Dan buat hari kedua, hari pertama nak buat itu berat sikit pasal dosa. Hari pertama beratlah sikit. Pasal apa berat? Wa innaha lakabiratun. Memang dia berat. Pasal apa zikir berat? Nak buat baca banyak rasa berat. Pasal hang ada dosa.
Yang kita jadi berat buat ibadat ni tuan-tuan, berat nak buat ibadat, berat nak zikir ni pasti ada dosa berat. Nampak tak? Bila dosa dah tak ada, ringan lah, boleh buat ibadat. Hari ni kita sabar, kita gagah, kita paksa dia, force dia, nampak tak? 5,000 kali kita buat, besok dah jadi ringan dah. Pasal dosa kita dah turun. Nampak tak? Nampak tak? Besok tuan-tuan cuba lagi 5,000, dia rasa ringan dah. Lusa lagi ringan. Penghabis ringan terus. Kita kata 5,000 tak cukup pula dah. Nampak tak? Nampak tu? Itu kena buat. Boleh faham Duk teringat mula, setan, iblis pula masuk cucuk lah. Banyak dia bagi macam-macam kepada kita. Pergi tangkap tu, pergi buat yang ni, nak kena urus tu, nak kena buat yang ni, macam-macam cerita dia tanam dalam kepala kita bagi sibuk. Potong 5,000 jadi tinggal 5 lah. Nampak tak? Inilah manusia. Kita kena faham tu. Itu namanya kata tadi syuhud. Maka itu kerana yang bersangkutan berpercaya makrifah ta'ala. Kesimpulan bahawa para wali itu fakir, miskin dan bapa. Kerana kefakiran jiwa mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti nikmat penciptaan, nikmatul ijad, dan nikmat kehormatan, nikmatul imdad. Kita ada dua nikmat, nikmatul ijad, segala bentuk penciptaan yang Tuhan bagi ini, makan, minum, kehidupan kita lah, hari-hari lahiriah ini kita panggil nikmatul ijad. Ya, yang kita perdapat, kita kena manjat dawajat. Kan ada satu pepatah Arab kata, siapa lari dia dapat. Siapa cepat dia sampai, manjat dawajat. Nampak tak ya? Itu sejuk syair ya. Siapa lari dia sampai, siapa usaha dia cepat, siapa yang buat giat dia akan dapat. Kedua, ni'matul imdad. Imdad ni yang kita terima sebagai keimanan, ketakwaan, Islam. Nampak tak? Sabar, syukur. Itu ni'matul imdad dia panggil. Ya. Tetapi mereka kaya dalam arti ma'rifah dan syuhud, dan kita kaya dengan ma'rifah dan syuhud, artinya kita kaya dengan Allah, Tuhan yang kita dampingi maha kaya. Kita yang miskin bergantung dengan yang kaya, kita jadi kaya. Kalau kita jauh daripada yang kaya, kita akan jadi miskin. Memang kita jadikan Allah miskin supaya kita bergantung kepada dia. Tujuan kita jadikan miskin, fakir, kerana kita akan bergantung kepada Allah. Pada hakikat kita adalah fakir, pada ma'rifah kita adalah kaya. Boleh faham Baik, hakikat tauhid dan tandanya. Kekayaan yang paling penting ialah kekayaan jiwa dengan tauhid, apalagi tauhid itu hal yang jelas sejelas-jelasnya. Inilah pemahaman penting dari munajat Imam bin Athaillah Askandari yang diungkapkan dalam deretan kalam hikmah beliau yang ke-276. Ya, antal ladzi la ilaha ghairuk ta'arrafta li kulli syai' fama jahilaka syai' wa anta alladhi ta'arrafta ilayya fi kulli syai' fara'aituka zahiran fi kulli syai' fa anta zahiru li kulli syai'. Engkaulah Tuhan yang tiada Tuhan selainmu. Engkau memperkenalkannya bagi tiap-tiap sesuatu, maka tiadalah sesuatu yang jahil terhadapmu. Engkaulah Tuhan yang telah memperkenalkan kepadaku dan tiap-tiap sesuatu, maka aku lihat engkau jelas pada setiap-tiap sesuatu sampai tahap boleh melihat. Ya, dan juga bagi tiap-tiapnya pengertiannya sebagai berikut. Pertama, tauhid ialah mengakui satu saja ketuhanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada yang lain. Hal keadaan ini diperkenalkannya kepada tiap-tiap sesuatu daripada alam maya pada ini dengan nur kebesarannya dan kejombangannya. Jombang ni kemurahan, very loyal kita kata. Maka jadilah setiap sesuatu bertasbih memuji Allah dan bersujud kepadanya dalam bahasanya dan lakunya. Dengan demikian semuanya pada tunduk kepadanya dan mengakui ketuhanannya, baik secara patuh lahir dan batin atau batin sahaja, kerana kelihatan hikmahnya. Pada ketika itulah kita melihat Allah jelas pada tiap-tiap sesuatu dengan cahaya azali yang telah memfanakan wujud tiap-tiap sesuatu. Bukan hanya pada tiap-tiap sesuatu dengan pengertian dalam tiap-tiapnya, bahkan juga bagi tiap-tiap sesuatu. Yang artinya sebagai tanda Allah bagi tiap-tiap sesuatu selaku makhluknya. Bahkan juga jelas bagi mereka bahawa Allah itu ialah batinnya tiap-tiap sesuatu. Inilah pengakuan Nabi terhadap Allah yang bersifat doa, iaitu yang disebut sebagai doa Nabi, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai',
wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ini doa Nabi ni. Ya Allah, engkaulah maha awal, maka dia sesuatu sebelummu, maka tiada sesuatu sebelummu. Engkau maha akhir, maka tiada sesuatu sesudahmu. Engkau maha jelas, maka tiada sesuatu di atasmu. Dan engkau maha batin, maka tiada sesuatu selainmu. Tegasnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas di mana-mana, baik zahir maupun batin. Pengertian keagungan mengandungi banyak rahsia. Yang mulia Ibnu Athaillah Askandari telah menggambarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam munajat doanya sebagai berikut. Ini munajat Ibnu Athaillah Askandari. Ya man istawa rahmaniyatuhu ala arshih fasara al-arshu ghaiban fi rahmaniyatihi kama saratil awalimu ghaiban fi arshih wa mahaqtal athara bil athar wa mahautal aghyara bi muhayatati aflakil anwar. Wahai Tuhan yang menguasai rahmatnya dan arasnya, maka jadilah aras itu lenyap dalam rahmatmu, sebagaimana jadilah alam maya pada itu lenyap dalam arasmu. Engkau telah menghilangkan alam maya pada itu dalam bekas-bekas rahmatmu, dan engkau telah hapuskan aras dalam cahaya-cahaya yang serupa dengan planet-planet yang meliputi arasmu. Kenapa disebut aras di sini? Aras itu markas pemerintahan. Dia ni adalah seumpama kita kata satu jentera agung yang mentadbir, yang menjalankan alam langit dan bumi ini. Aras itu adalah seolah kita sebut macam jana kuasa. Jana kuasa. Dia yang pegang semua. Maka itu pada hakikat aras tu pun tak ada. Nampak tak? Sebab aras tu makhluk. Mana boleh aras buat kerja kalau Allah tak izin? Nampak tak? Itu ada hadis kata Nabi yang sebut tadi ini. Tiap hari matahari sebelum dia nak naik, dia akan turun maghrib, dia akan sujud kepada Allah. Bila nak naik, dia akan minta izin kepada Allah. Bila Allah izin baru dia naik. Nampak tak? Dia akan turun sujud kepada arash. Dia tak kata Allah, sujud kepada arash. Bila dia nak naik balik, maka dia mendapat izin. Bila Allah izin, baru dia boleh naik. Maknanya dia ditakbir langsung secara zahirnya oleh arash yang kontrol. Nampak tak? Dia adalah jana kuasa sebagai pusat pemerintahan, markas pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala jentera alam ini berpusat kepada arash. Jadi dalam munajat Ibnu Athaillah hari ini kita sampai kepada martabat apa? Martabat tauhid dan hikmah. Masuk kepada hikmah bahawa tiap-tiap sesuatu itu semuanya tidak akan bergerak, tidak akan wujud, tidak akan zahir, tidak akan mentadbir, tidak akan terurus melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Layak Allah saja diberikan puja-puji kerana semua dia. Nampak tak? Maka justru itu hapuslah yang kata aras tu. Aras pun tak ada dah. Pemerintahan mana pun tak ada dah. Tambah kuasa makhluk lagi tak ada. Yang wujud apa? Allah semata-mata. Sampai kepada kemuncak yang satu itu dalam doa ni maksudnya. Pengertiannya adalah bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada pihak alam atas adalah meliputi arasnya dengan berlandaskan rahmatnya dan kasih sayangnya. Maka adalah rahmatnya sangat begitu luas sehingga arasnya Allah dapat lenyap di dalamnya. Kita pula makhluk ni, makhluk manusia special, manusia dan jin. Kita ada satu link lagi. Dengan arah tu ada satu link lagi. Dia panggil Sidratil Muntaha. Kita punya ibadat kita nak buat ni, dia kena ada link dengan Sidratil Muntaha. Nampak tak? Macam telefon lah. Nampak tak? Dia kena ada frekuensi. Frekuensi kita telefon tu, dia mesti berjalin link dengan Sidratil Muntaha. Kalau tidak ada kontak Sidratil Muntaha, dia tidak akan membawa apa-apa hubungan kita dengan Allah. Putus. Tak ada hubungan dengan Tuhan. Sebab tu Nabi bila malam Mi'raj nak terima semayang 50, langit sampai pada langit yang ketujuh, Nabi sampai ke mana? Sampai ke Arash, sampai ke Sidratil Muntaha dulu. Kena berdiri di depan kena tengok Sidratil Muntaha dulu. Nampak tak? Sampai di situ Jibril surrender. Takat ni saya ya Muhammad, aku tak boleh ikut kamu lebih. Kami makhluk takat ni je. Naik lepas Sidratil Muntaha tu baru sampai kepada alam lahut, alam alam Jabarut dan alam Izzah. Atau lebih pada itu lagi lah. Jadi Nabi SAW
Sebelum sampai untuk menerima sembahyang 50, baginda Nabi dibawa dulu kepada Sidratil Muntaha. Tapi bab ni jarang, tak pernah tak pernah dengar lagi ada mana-mana penceramah atau guru-guru yang kupas masalah Sidratil Muntaha ni, belum ada lagi, ya. Tapi di belah Indonesia banyaklah ulama-ulama depa hebat-hebat, depa dah urus dah mula sampai ada karang kitab, apa dia Sidratil Muntaha, kenapa di highlightkan Sidratil Muntaha dalam peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj, ya, dan disebut dalam surah An-Najmi. Surah An-Najmi adalah Sidratil Muntaha, paling jelas. Kalau kita lihat rahsia-rahsia tinggi. Jadi kita hari ini kena bersihkan dada kita dulu, jantung perhati kita tadi, jiwa kita ini mesti ada satu sasaran yang bersih, yang mana sasaran itu boleh menerima pantulan Sidratil Muntaha. Bila kita berdiri di depan Allah, pantulan daripada Sidratil Muntaha itu dia akan salur terus kepada jiwa kita, baru ada kontak frekuensi dan baru sampai kepada Arash, sampai kepada Allah. Nampak tak? Boleh, ya? Kita kena pergi cerita jauh sikit lah, jauh sikit. Ini semua kita kena mengaji sungguh-sungguh, bukan kita pakai main dengar sampingan. Very serius, kita kena letak satu tahap yang cukup serius, ya, untuk menguasai ilmu ini dengan begitu konsisten dan juga istiqamah. Sebab tu Nabi tekan istiqamah ni kena, ya, kena turut-turut, kena bagi satu masa yang khusus, ya. Jangan kira aku lapang baru aku nak ambil, lapang kebetulan dia dengar pilah, nampak tak? Dia kena serius, tuan-tuan, serius, ya. Kita ni manusia ni korang sikit lah, korang baik sikit. Semalam saya sentuh sikit lah, ya. Masyarakat jin ni cukup taat. Kalau mereka main mengaji, mereka tak macam kita tau lah. Mereka bawa kitab tau, nak bawa buku tulis jin. Mereka bukan main dengar lagu kita, tapi mereka tak nampak lah. Nampak? Masalah pasal kita tak nampak, kita tak tahu, Masyarakat jin main mengaji ni, tuan, dia bawa kertas tu nak tulis, nampak lagi. Dia tak mengantuk, tak ada sandak, kata angkat lutut sandak, tak ada. Kita manusia buat perangai begitu, nampak? Ya. Mana ada dapat ilmu? Ya. Dia mari dengan tetap, tak ada jolok hang pun jolok aku, tak ada. Bersembang pun tak ada, dia nampak? Ya. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sikitlah. Itu bilangan kita tu sekira lah. Kadang-kadang ramai dua orang dia, ada juga, nampak tak? Yang lain pergi pasal malam kot, tak tahulah kan. Tapi hak dua orang tu pun tak bersembang. Hak ramai-ramai pun tak bersembang. Habis mengaji berkeluar elok, nampak. Tak ada kita nampak duduk sandang lena apa, tak ada. Kita ada majlis ilmu tu, ya. Dah malam tidur tak cukup, mengaji pun tidur lagi dah. Ini kita, masyarakat kita macam tu. Macam mana nak terima ilmu, tuan-tuan? Nak dapat ilmu macam mana? Adab tu kita tak jaga, adab etika ilmu tu kita tak jaga. Maksudnya kita duduk berada dalam majlis Rasulullah, majlis Allah. Ini kita nak faham. Ini semua antara sebab, ya, kenapa kita tak dapat ilmu dan kita tidak dapat menguasai ilmu, ya. Itu kita paling kena jaga, etika tu paling penting, ya. Maka itu dia kata tadi, dalam sembahyang pun kita macam itu juga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung. Dia kata tadi ini, dia kata Al-Sanib, pengertian adalah sebagai berikut. Pertama, bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada pihak alam atas adalah meliputi Arash, berlandaskan rahmatnya, kasih sayangnya. Yang kedua, hak keadaan di atas laksana langit, bumi dan seisinya dapat lenyap dalam arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua petala langit, bumi dan isi keduanya tiada arti apa-apa apabila dibandingkan dengan arash. Maka terhapus dalam wujud petala dua langit dan bumi dengan arash tersebut. Tetapi arash itu sendiri terhapus pula dengan kebesaran fiziknya apabila dibandingkan dengan cahaya-cahaya ketuhanan, yakni bekas atau hasil-hasil kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, walhasil rahmatnya Allah yang dalam arti kebaikannya menghendaki adanya alam ini keseluruhannya, mulai daripada arasnya hingga sampai ke dasar yang paling bawah dari bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bukanlah kebaikannya Allah itu, maka alam maya pada ini tiada akan ada. Itulah gambaran rahmat Allah yang merata lagi begitu luas, mencakup segala-galanya. Perbuatan Allah kita sebut sebagai rahmat lah. Segala perbuatan yang Tuhan buat langit bumi ini merupakan rahmat daripada Allah, ya. Maka itu gambaran firman Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas aras. Baru kita dapat makna sebenarnya tafsiran ayat ni, ya. Bergantung kepada pengertian seterusnya mengikut perspektif ma'rifah, perspektif ketuhanan, perspektif tauhid, perspektif hikmah, ya. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Furqan, summa stawa 'alal 'arsy,
Ar-Rahman, kemudian dia bersemayam di Arasy, dialah yang Maha Pemurah. Ya man ihtajaba fi suradi qadi izzihi an tudrikahul absar, ya man tajalla bi kamali bahaihi fatahaqqaqat azamatuhul asrar, kaifa takfa wa anta zahir am kaifa taghibu wa anta raqibul hadir, wallahu muwaffiqu wa bihi nasta'in. Wahai Tuhan yang terdinding dalam tiap-tiap kemegahannya dari tangkapan segala penglihatan, wahai Tuhan yang jelas nyata dengan kebesaran kesempurnaan kebesarannya, maka keagungannya memastikan berbagai rahsia. Betapa engkau tersembunyi padahal engkau kelihatan, atau betapa engkau tiada kelihatan padahal engkau maha memerhati lagi hadir. Dan Allah lah yang melimpahkan taufik, dan dengan nyata kita memohonkan pertolongan. Ya, pengertian ini ialah Allah Ta'ala itu maha megah, maha agung, sehingga kemegahannya, keagungannya tidak dapat ditangkap mata kepala kerana terdinding dengan dunia yang fana ini. Sebab melihat Allah dalam arti meliputi seperti kita melihat sesuatu benda umpamanya adalah tiada mungkin, baik di dunia dan juga di akhirat. Atau melihat Allah dalam global yang bersifat mutlak adalah tidak mungkin di dunia tetapi mungkin di akhirat. Dan memang di syurga nanti insya-Allah kita semua dapat melihat Allah yang tidak serupa dengan sesuatu, atau tidak dapat memikirkannya, hati tidak dapat menggambarkannya, dan lidah tidak dapat menuturkannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah terang, nyata dan terhayati dalam hati para hambanya yang saleh, tajalli, terang, nyata dan terhayati dengan segala sifat-sifatnya yang maha indah. Inilah yang mendatangkan kepastian keagungannya yang tiada habis-habisnya, dan sekalian memunculkan berbagai rahsia ketuhanan dalam hati para walinya. Kalaulah demikian, tentulah Allah kelihatan pada zatnya pada segala sesuatu. Inilah yang diungkap oleh ahli syuhud, yakni dalam pengertian seolah-olah engkau lihat zat Allah, ka'annaka tarahu, kata Nabi dalam hadis, seolah-olah engkau melihat Allah. Atau melihat Allah pada segala sesuatu dalam pengertian melihat perbuatan-perbuatannya. Yang kita lihat itu apa? Perbuatan Allah. Dan perbuatan itu dapat lihat kesempurnaan zat Allah. Kesempurnaan zat Allah, sifat-sifat Allah. Nampak tak? Sifat-sifat Allah dapat merasai kejompangan, dia kata kemurahan Allah. Dan kemurahan itu kita akan dapat lihat rahsia-rahsia keagungan Tuhan yang katakan Allah Maha Besar. Dalam itu kita akan dapat lihat sifat-sifat Allah yang lain semuanya terjemah dengan betul jelas. Itu artinya melihat Allah. Faham? Bukan melihat zat nampak satu objek. Ya. Melihat perbuatan, dia kata tadi ini. Maka itu dikatakan ini dapat diungkap oleh para wali Allah sendiri syuhud. Dan tentulah Allah tidak boleh dikatakan tidak kelihatan berarti hilang ataupun tidak, kerana dia maha melihat dan merhatikan gerak-geri dan diamnya kita. Taufiknya lah yang kita harapkan. Taufik ini kekuatan jiwa, kekuatan tauhid, kekuatan ilmu, itu kita panggil taufik. Ya, tuan-tuan nak bagi ini pagi ini subuh ni datang ke masjid, taufik Allah. Kalau tidak ada taufik, orang duduk sebelah surau pun tak main, orang dalam masjid pun tak main. Kalau tak ada taufik, hak duduk dalam masjid tu pun tak main, yang duduk kerja dalam masjid pun tak main. Nampak tak? Ya, taufik sangat penting. Taufiknya kita banyak taufik tingkatan. Taufik ni banyak, ada tingkatan dia. Itu dalam jilid pertama kita akan jumpa lah bab taufik ni. Hidayatnya juga, semoga kita sentiasa berada di atas pedoman wahyunya, mendapatkan rahmatnya, sentiasa diliputi amal dan nilai-nilai agamanya dengan keberkahan Rasulullah SAW selaku habibinya, kekasih Allah, dan para guru kita sebagai maulananya Allah. Kesimpulan bahawa martabat al-ihsan selaku hubungan hamba dengan Allah, nilai yang paling tinggi. Ihsan, ihsan, kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Pasti lam kamu tak boleh tengok Tuhan, maka Allah melihat kamu. Itu paling penting, dan itulah martabat di atas martabat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Tuhan kita yang Maha Pemurah menyampaikan kita ke martabat yang mulia ini. Akhirul kalam, alhamdulillah, dengan izin Allah dan ridhanya, dan dengan berkat doa ayahku dan guru besarku Maulana Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Khalidi tarikah dia, tarikah Khalidiyah, ya. Juga dengan berkat doa ibu kandungku dan guruku Hajah Rasimah binti Yahya, mak dia pun orang alim ni, pengarang kitab ni, Muhibbuddin Wali, ya.
Yang kedua, orang tuaku ini adalah di atas kepalaku dalam segala-galanya. Juga dengan berkat doa guru-guruku, aku telah dapat menyelesaikan tulisanku yang merupakan syarahan daripada Al-Hikam oleh Maulana Abil Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Askandari pada hari Jumaat petang tanggal 20 Zulhijjah 1413 Hijrah 11 Jun 1993. Semoga umpama pahala karanganku ini aku hadiahkan kepada kedua orang tua-tuaku yang sangat aku cintai itu. Aku tulis tulisan khitam ini di hadapan makam ayahku. Ni dia khalin ni, dia tulis yang lain ni, hujung ni ketika berada di makam ayah dia, ya, di ayahku, dengan mengharap berkat semoga umurku dipanjangkan, disihatkan olehnya, berhasil segala cita-citaku, juga cita-cita anak cucuku untuk kepentingan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga aku sekeluarga dengan kedua orang tuaku dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin summa amin ya rabbal alamin. Khitam kita pada hari ini, ya, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan menjadi mana talian dengan akhirat besok, ada talian dengan penulis kitab, bertalian dengan Maulana Ibnu Athaillah Askandari. Ya, dia akan terima kita sebagai murid. Kalau kita tak baca kitab dia, kita tak akan jumpa dia lah, ya. Itu paling penting, putus hubungan kita dengan akhirat, putus hubungan kita dengan Maulana ni. Jadi ingat, insya-Allah, betapa pentingnya kita dalam minggu depan kita akan sambung semula dengan memulai pula jilid yang pertama. Sebab jilid pertama tu ada yang banyak tak baca lagi, yang belum jumpa, Penting jilid pertama tu sebagai awalan dalam mengisi hikmah Al-Musibat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamna Sulaiman wa qulna atina hukma 'ilma wa sakharna ma'a dawlal jibal yusabbihuna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Harun, ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.